Assalamualaikum warahmatullahi. Seorang pelabur antarabangsa terkenal dalam siri TV Shark Tank, Kevin O'Leary, membuat kenyataan sinis terhadap pendekatan mencetak mata wang di Amerika. Beliau yang merupakan salah seorang panel pelabur dalam rancangan tersebut perlu menilai dengan penuh perhatian terhadap cadangan-cadangan bisnes yang dikemukakan oleh peserta-peserta, di mana modal akan beliau keluarkan, duit poket beliau, jika bisnes yang dicadangkan punya potensi berjaya. Kalau tak berjaya, habis modal. Ini kenyataan beliau dalam channel Stansberry Research terbaru 20 Oktober 2022. We need a pause. The printing presses have gone insane, and that's why we have inflation in the first place. I mean, for all the talk about inflation, you print $6.72 trillion in 30 months. What the hell did you think was going to happen? Of course there's going to be inflation. Sebenarnya, apa yang Kevin sebutkan ini tidak lari daripada prinsip asas ekonomi. Bagaimana boleh dapat wang tanpa kerja? Dan ini yang sedang berlaku di Amerika dan dunia amnya. Ini bertentangan dengan asas ekonomi. Tapi mereka nak buat juga. Mereka cetak kertas dolar ikut suka. Apabila kertas dolar dicetak lebih 6 trilion dalam masa yang singkat, perbuatan ini tentunya mengundang inflasi, kenaikan harga barangan, seperti yang disebut oleh Kevin sebentar tadi. Atas alasan lemah, iaitu menangani wabak 2-3 tahun ini. Contohnya, sama juga kita di Malaysia, ikut teori barat, bulat-bulat. Bagi mereka, wabak ini alasan kuat untuk dapatkan peruntukan besar dan berbelanja yang kebanyakannya tak sampai pun kepada sasaran sebenar, iaitu rakyat. Malaysia pun sama. Hakikatnya, ahli-ahli politik, mereka ini hampir-hampir tak perlukan alasan untuk dapat peruntukan dan berbelanja. Itu dah jadi budaya mereka. Atas alasan kecil saja dah cukup. Sifat mereka ini memang gemar berbelanja sebab ramai orang kuat, penyokong-penyokong mereka duk tunggu nak dapat habuan daripada projek-projek dan sebagainya. Kekuatan ahli politik terletak pada ramainya penyokong demokrasi. Jadi kena bagi makan cukup-cukup. Baik, macam mana kalau kita minta mereka, iaitu menteri-menteri ini dan sebagainya ini, keluarkan wang poket mereka sendiri untuk projek-projek yang mereka cadangkan? Adakah mereka berani? Projek tak jalan, rugi, maka wang mereka pun hangus. Macam model rancangan bersiri Shark Tank, di mana Kevin telah banyak kali juga hilang wang. Sebab bisnes yang beliau fikir ada potensi dan beliau pun pilih untuk dilaksanakan menggunakan wang poket beliau sendiri gagal. Tidak menjadi. Ini bukan cadangan yang serius, tapi sebagai teguran, cabaran agar setiap kementerian, menterinya dipertanggungjawabkan atas perkara yang berlaku. Ini lepas tangan, wang kerajaan hilang jutaan, bilion ringgit setiap tahun. Sekarang ini, hampir setiap hari kita dengar perkataan krisis dan sering jadi tajuk di media-media utama, media sosial dan lain-lain di seluruh dunia. Contohnya, ini berita daripada negara jiran kita menerusi CNN Indonesia dan CNBC Indonesia. Yang pertamanya, 2023, ekonomi dunia gelap gulita. Yang keduanya, awasi hantu resesi di depan mata. Dan yang ketiga, emas susah, saham gak jelas, rupiah loyo, simpan duit di mana? Macam-macam krisis. Krisis ekonomi, krisis mata wang, krisis makanan, krisis politik, krisis pendidikan baru-baru ini, krisis wabak dan sebagainya. Dekad 2020-an ini bermula dengan pelbagai krisis. Semua pihak lahirkan kebimbangan. Baik, apa maksud krisis? Kita lihat kepada kamus DBP ini yang sebut keadaan tak stabil. Keadaan yang lazimnya mendatangkan kesan buruk, kegentingan, ketegangan dan sebagainya. Adakah krisis berlaku secara tiba-tiba? Jarang kan? Biasanya ianya terbina sedikit demi sedikit. Contohnya, dalam aspek ekonomi dunia ini, ekonomi dunia yang dibina menerusi hutang tidak jadi krisis tiba-tiba. Sebenarnya ianya telah bermula pada tahun 1913 lagi. Benih telah ditanam apabila kertas dolar dikeluarkan ataupun dicetak dan dikenakan interest 2% oleh Bank Pusat Amerika. Ianya dilakukan oleh beberapa tangan individu yang tamak. Itulah titik mula krisis hutang dan sebagainya. Ekonomi moden guna leverage, hutang. Sebab berhutang suatu yang baik dan digalakkan oleh institusi kewangan. Buat leverage, buat hutang hingga ke tahap yang luar biasa. Macam mana nak miliki rumah, kereta dan sebagainya melainkan buat hutang. Kita tak buat hutang, orang lain buat. Apabila keadaan jadi tak terkawal, semua negara, semua bisnes, individu buat hutang yang terlalu tinggi, maka tercetuslah apa yang disebut sebagai krisis. Macam api. Kecil jadi kawan, bila besar dia bakar semua sekali. Berita CNBC ini sebut atau nak salahkan virus corona yang telah menyebabkan hutang mencapai rekod yang tinggi. Malaysia turut muncul di situ. Antara negara yang paras hutang naik sangat tinggi. Adakah kemelesetan 2008 dahulu ada wabak?
ataupun kemelesetan sebelum-sebelumnya? Tentunya tidak. Tiada wabak, tapi mereka masih buat rekod hutang. Nampaknya kerajaan gemar buat rekod baru. Pepatah Melayu ada berkata, senjata makan tuan. Apa maksud senjata makan tuan? Maksudnya adalah senjata yang dipakai untuk mengenai orang lain tetapi mengenai diri sendiri. Senjata di sini adalah cetak mata wang, hutang, riba dan sebagainya yang mereka nikmati, yang mereka guna selama ini untuk hidup senang, untuk hidup mewah. Dan ini bakal cederakan tuannya, diri mereka sendiri. Rakyat Amerika dan rakyat Eropah juga terima padah inflasi yang makin luar kawalan ini. Macam kereta api tergelincir dari landasannya. Mungkinkah beberapa dekad akan datang ini kita bakal saksikan tersungkurnya Empire Amerika yang selama ini menjajah dan kuasai dunia menerusi ekonomi. Sekian perkongsian kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi